Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama. Diundang kan. Kita dapat bersama malam ni untuk sesi yang ke berapa ni ya? 7 apa? Ke-6. 6. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita menuntut ilmu pada malam ni yang akan di-sharing oleh Tuan Habibah. Tuan Bakri. Okey. Alhamdulillah. Jadi untuk menyempurnakan lagi sesi kita pada malam ni, kita mula dengan surah Al-Fatihah dan diiringi doa-doa. Semoga kita mendapat keberkatan pada malam ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhanku, keampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri kami, dosa suami kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dan seluruh umat muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau bukakanlah pintu rezeki pada kami dan keluarga kami ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki pada kami ya Allah. Kau murahkanlah rezeki keluarga kami ya Allah. Kau murahkanlah rezeki keluarga kami ya Allah. Kau kasihilah kami umat-umatmu ini ya Allah. Berkatilah segala rezeki yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sempena dengan malam ini ya Allah. Malam ini dalam mesyuarat Zoom meeting pada malam ini ya Allah. Kau berkatilah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah. Agar kami dapat menggunakan ilmu ini ya Allah untuk memajukan lagi perniagaan kami ya Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kepadamu ku memohon ya Allah, kau capaikanlah impian kami ya Allah, impian yang kami ingini ya Allah. Kau ubahkanlah hidup kami ya Allah daripada yang kurang baik ke arah yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kepadamu yang kami mohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih kepada Mamun kerana ini. Okey, dengan tidak membuangkan masa, saya rasa kita boleh teruskan program kita pada malam ini. Dijemput tuan besar kita, Tuan Habibah, daripada yang merupakan seorang yang juga merupakan MD Bentong Pahang. Okey, kita serahkan. Okey, kita off nah. Dengar ni, tapi off video. Boleh. Selamat. Cepatlah, Cik tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear suara saya dah? Clear. Memang bulat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Semangat pagi dan sentiasa pagi. Semangat sentiasa membara. Ya, terima kasih kepada pengacara pada malam ini. Ya. Tuan Bat King Master 88. Terima kasih juga kepada yang dapat meluangkan masa pada hari ini. Ya, sebenarnya saya ni dijemput, diberitahu oleh Bat malam tadi, semalam. Dia cakap macam mana nak jemput. Kata okey, tak masalah. Setakat yang boleh saya kongsi. Dan mungkin ada ramai di antara di sini yang belum mengenali saya. Orang lama biasa kenal, orang baru mungkin tak kenal lagi ya. Nama saya, jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Bakri bin Awam.
asal dari Kelantan, ya, bekas pesara guru, dan saya bersara pada tahun 2012. Terjebak dengan City Joy, bermula sebagai pesakit dan kronik. Ya. Tapi syukur alhamdulillah sebab City Joy saya semakin sihat. Dan disitulah bermulanya saya dalam City Joy. Iaitu bila saya sihat, saya mempunyai impian untuk berkongsi supaya orang lain juga merasa sihat. Ya. Orang yang menderita sakit dengan melalui sebab City Joy, derita mereka dapat dikurangkan. Di samping itu, bila buat tengok-tengok, bukan sahaja badan semakin sihat, poket pun semakin sihat. Jadi saya fikir apa salahnya rezeki yang Allah beri melalui City Joy ini, saya kongsi dengan orang lain. Nah, itulah bermulanya saya dalam City Joy. Tapi sebagai orang tua pada usia, tapi semangat selalu muda. Ya. Sebagai orang tua yang berusia dan yang pada peringkat awalnya masih lagi menghadapi masalah kesihatan, tentulah saya tak dapat buat laju macam orang muda. Tapi yang penting tak laju, slow ke kita buat berterusan, insya-Allah. Ya, orang sampai, kita sampai. Nah, itu yang penting. Jadi kalau di City Joy ni saya dikenali sebagai Abang Bak. Orang tak panggil Pakcik Bak, Abang Bak. Dan ID saya Abang Bak 88. Jadi semalam Bat minta saya bercerita mengenai bagaimana mendekati prospek. Saya kata okey, boleh, tak ada masalah. Ya, jadi saya cerita apa berdasarkan pengalaman saya, dan mungkin apa yang saya cerita ni ramai dah buat. Ya. Tak jadi masalah. Kalau kita buat sekurang-kurangnya, hari ini kita sama-sama berkongsi dan kita sama-sama pertingkatkan lagi apa yang telah kita buat. Dan yang belum buat, khasnya bagi orang baru, cuba kita lakukan. Ya. Jadi bisnes kita ni ialah bisnes yang melibatkan orang. Yang minum susu City Joy, orang. Jangan nak buat bisnes, nak cari duit pun orang. Ya? Jadi prospek kita adalah orang. Cuma kadang-kadang timbul masalah bila kita bagi tahu orang, okey, carilah prospek. Dia kata tak ada. Ya? Cuba share susu pada orang lain, tak ada. Seolah-olah tak ada orang. Pelik. Sedangkan kita bangun pagi, kita tengok di sebelah kita, orang. Itu pun kalau kita ada bini lah. Kita buka tingkap, tengok kat luar, orang. Buka pintu pagar, orang. Jadi orang di mana-mana. Jadi cukup senang untuk kita buat bisnes sebenarnya. Cuma yang penting cara kita mendekati mereka. Ya? Cara kita mendekati mereka itu yang penting. Jadi Bat hari ini minta saya bercerita bagaimana mendekati prospek, iaitu pelanggan. Pelanggan ini adalah sebagai pengguna dan juga prospek yang nak kita jadikan sebagai rakan bisnes, iaitu sebagai usahawan. Jadi prospek kita ni ada dua jenis lah. Jadi pada peringkat awal, kita kena kenal pasti siapa pelanggan kita yang kita nak jadikan dia ni sebagai pengguna pada peringkat awal. Dan mungkin selepas itu boleh kita tarik dia jadi usahawan. Dan siapa pula yang perlu kita dekati dia untuk kita terus tarik dia sebagai usahawan. Itu kita kena kenal pasti.
Sebab kadang-kadang kalau kita tak kena cara, kadang-kadang yang sepatutnya join bersama kita tak jumpa. Ada orang dia pergi jumpa orang sakit, bercerita hal plan, hal duit. Orang tu sakit nak bergerak pun tak larat. Nah, jadi di sini kita kena tahu kalau orang yang sakit kita tekankan hal produk, keberkesan produk supaya dia guna. Contohnya saya sendiri. Saya sendiri di peringkat awal, saya dijemput oleh Encik Alias ke sebuah kedai di Machang. Pada masa itu, kesihatan saya cukup teruk, nak berdiri pun tak larat, kepala bergegar-gegar, tangan terketar-ketar, muka cengkung, hanya tinggal tulang dan kulit. Jadi bila pergi, masa itu saya jumpa Encik Kamal. Encik Kamal ada, iaitu upline pada Encik Alias. Bila saya sampai, dia bercerita hal bisnes, boleh buat duit, jual, boleh untung apa-apa. Last kali sebut tak kisah. Kita orang sakit, bila orang sakit, tak fikir dah duit ni sangat. Ya? Nah, fikir nak sihat. Mungkin dia tengok saya tak bagi tumpuan, dia ambil satu sachet. Dia ambil satu ni, dia koyak, dia masukkan dalam air yang saya sedang minum, iaitu air kopi. Bila saya minum, saya terasa dalam masa 20 minit terasa sesuatu. Kata, benda ni okey, ajaib. Jadi terus saya minta dan 2 hari lepas tu saya terus jadi ahli. Di situ. Jadi di sini kalau kita jumpa orang yang sakit nazak tu, cerita produk. Dan satu lagi yang penting, kita bercerita dia menepati. Kalau dia sakit kencing manis, lebihkan cerita pada kencing manis. Khasiat untuk pesakit kencing manis. Jangan dia sakit kencing manis, kita cerita tentang resdom. Itu dah tak ngam. Ya? Itu. Jadi yang pertama, kita kena pasti pelanggan kita tu, kalau nak jadikan dia sebagai pengguna, biasanya orang yang sakit, yang pertama. Yang kedua, orang sihat tetapi orang yang mementingkan kesihatan. Dia nak terus sihat. Bermakna dia ni, kita tahu dia ni suka beli produk-produk kesihatan untuk dia kekal sihat. Boleh kita syorkan dia sebagai, list dia sebagai pelanggan kita. Dan macam-macam. Kita boleh tengok keadaan orang. Yang kedua, prospek kita ialah yang kita nak jadikan sebagai rakan niaga. Di sini bila kita bercakap, kita lebih tekankan kepada bagaimana nak dapat duit, nak buat duit. Jadi mereka ni macam mana? Ramai sekarang budak-budak baru lepas sekolah, baru lepas U, tak ada kerja, yang sekarang lepas masa COVID-19, lepas COVID-19, ramai yang tak ada, terbuang kerja. Di sinilah peluang kita untuk promote benda ini supaya mereka bersama kita. Jadi di sini kita cerita lebihkan hal plan daripada hal produk. Tapi produk mesti juga bagi tahu supaya mereka ini yakin ini bisnes. Sebab bisnes tak ada produk lah. Banyak di luar tapi kadang-kadang sekejap bila tak ada produk. Jadi kita kena cerita juga produk tapi penekanan lebih kepada bagaimana nak menjana pendapatan. Jadi di sini dua yang penting. Kita nak jadikan mereka ni, mendekati mereka sebagai pelanggan untuk pengguna. Mendekati mereka orang sebagai, nak jadikan sebagai rakan bisnes. Jadi kita kena tahu keperluan mereka sebelum kita pergi jumpa. Dan untuk bercakap dengan mereka, itu mesti ada ilmu sekurang-kurang sedikit sebanyak. Ilmu asas hak produk, asas hak plan. Kalau kita pergi tak ada apa-apa, tak tahu apa-apa, bila orang tanya kita tak boleh jawab, kadang-kadang itu juga menyebabkan kita gagal untuk tarik mereka bersama kita.
Dan sebenarnya pada hari ini anda semua sangat bertuah kerana penerangan dia buat hal plan, hal produk berterusan secara Zoom, dulu secara BOP, BOS dan sebagainya. Dan anda dibantu oleh leader-leader yang hebat yang telah mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang produk dan plan. Masa saya dulu ibarat kata orang, kami sebagai orang yang menebas lorong. Nak tahu hal produk pun susah, nak tahu hal plan pun susah. Ya, jadi kami kebanyakan yang berjaya pada hari ini, kebanyakannya belajar, cari ilmu dengan siapa yang perlu dan praktikkan ilmu itu. Jadi yang penting di sini, bila kita join jadi ahli, sebelum kita nak jumpa orang, cuba dulu kita tahu hal produk. Sebab ramai saya jumpa, kadang-kadang orang tanya balik, cara makan macam mana, cara minum. Sebab yang pergi jumpa, yang pergi taja dia tak cerita pun cara minum. Sebab itu ada yang minum dengan air panas pun ada, siap bubuh dalam termos pun ada. Ya, itu. Kemudian ada juga bila orang minum atau pelanggan minum, dia tak nak minum, dia kata tak sedap. Kenapa? Dia taruh air banyak. Bila satu gelas besar air, mesti jadi tawar. Bila kita tanya dia tak sedap, tawar eber. Nah, jadi di sini kita kena tahu ukuran supaya benda itu rasa sedap. Sebab tu biasanya saya syorkan 150 biasa orang syur. Kalau nak suruh sedap lagi, sikitkan lagi air. Lagi kau lagi sedap. Jadi orang ni, dia bila dia minum, dia nak rasa sedap di tekak dia dan juga sedap pada badan. Di situ kita kena tahu. Ya? Begitu juga plan. Kita kena tahu sedikit sebanyak. Sebab kalau kita tak tahu, kadang-kadang orang bertanya, kita tak boleh bercerita. Jadi bagi anda orang baru, senang sekarang. Plan kita dalam laptop ada, dalam tunjuk saja. Ya, tapi nak tunjuk pun kena tahu. Bila orang tanya, kita dah tahu. Dan bagi setengah-setengah orang kampung, ya, nak tunjuk laptop kecil sangat, tak ada laptop, tunjuk handphone kecil sangat, buat macam ini. Senang, buka atas meja. Okay? Itu atas kita lah, krediti masing-masing, supaya senang untuk kita bercerita. Jadi alat untuk jumpa orang itu penting. Jadi sebelum jumpa orang, pastikan kita ada alat yang kita ada ilmu sedikit sebanyak. Itu. Itu. Macam-macam kita ada. Ilmu sedikit sebanyak kena ada. Jangan. Tapi satu pesan saya, jangan nak cukup ilmu baru nak jumpa orang. Kalau macam tu setahun kita belajar baru nak jumpa orang, itu dah kita ketinggalan. Ada sedikit ilmu tak apa, kita pergi kongsi setakat yang kita tahu. Itu penting. Dan yang paling penting sekali, siapakah bila kita join ahli, siapakah pelanggan kita yang pertama? Rasa siapa? Pelanggan yang pertama adalah diri kita. Itu penting. Bila kita jadi ahli, kita mesti guna dulu, rasa dulu. Baru kita boleh bercerita pada orang lain. Ini join ahli, kotak pun sayang nak buka, nak jual. Ya kan? Jadi kalau orang tanya apa rasa, dia pun ada. Macam mana bentuk? Kan? Jadi kita rasa dulu. Kerana bila kita rasa, kita tahu senang. Orang tanya bagaimana rasa, kita boleh bercerita. Itu. Jadi jadikan diri kita sebagai pelanggan dulu. Kemudian baru kita belajar sedikit sebanyak hal produk, hal plan. Kemudian mula cari pelanggan. Okey? Okey, Pak. Okey lah tu.
Okey, terbaik. Okey. Share daripada hati. Yang penting kita share daripada hati kita. Daripada hati kita ikhlas. Kalau kita tak minum, macam mana kita nak share? Betul. Itu. Dan saya selalu ingatkan pada downline saya, bila anda jumpa orang, anda tak perlu bercerita, orang sana makan, minum City Joy, tak boleh bangun, minum satu sachet dah boleh berlari. Tak perlu. Yang penting awak cerita, sebelum awak cerita orang, awak cerita orang. Saya minum, biasa lembik, tak sihat. Saya minum habis 2 sachet, rasa sihat lah. Kalau dulu saya sembelit 2 jam dalam tandas, 2 jam kan. Sekarang saya minum, best. Pagi-pagi lega. Jadi kita cerita apa yang kita rasa. Kemudian barulah kita tarik, kita cerita kepada orang-orang lain. Itu. Jadi bila di situ, orang lebih terasa dekat. Kita bercerita dengan dia. Itu penting. Okey? Jadi yang pertama, dapatkan ilmu. Yang pertama, guna sendiri dulu. Yang kedua, dapatkan ilmu. Bila dah guna sendiri, dah dapat ilmu, baru kita fikir, pada siapa aku nak jual produk ini? Pada siapa saya nak kongsi bisnes ini? Dan bagi saya lebih suka peringkat awal, kita berkongsi dengan orang yang kita kenal. Orang di sekitar kita. Iaitu kawan kita, saudara mara kita. Dan antara kawan kita, saudara mara kita pun kita pilih siapa yang kita rasa boleh menerima bila kita bercakap. Kenapa begitu? Kerana bila kita jumpa orang tolak, kita akan hilang keyakinan diri. Jadi untuk kita dapat keyakinan diri, kita jumpa dengan orang yang kita rasa kita bercakap dia boleh terima. Itu peringkat awal. Bila kita bercakap dia terima, kita bercakap dia beli, kita ajak dia join, ada yang join, kita mempunyai keyakinan diri, bertambah yakin, dan disitulah kita mula jumpa orang-orang yang agak jauh daripada kita. Itu. Sebab membina keyakinan diri peringkat awal cukup penting. Sebab ramai yang kadang-kadang jadi gagal dan tak nak buat. Sebab dia kata dia jumpa 10 orang tolak. Saya cakap tak jadi masalah. Yang tolak 10 tu mungkin yang ke-11 akan terima kita. Yang penting kita jangan putus asa. Ya? Contohnya saya sendiri dulu. Sebagai orang yang sakit. Kadang-kadang kalau orang yang tidak begitu baik yang kita, tak rapat dengan kita, kalau kita show produk, orang sakit, kepala dia goyang, dia sendiri sakit nak show produk, aku nak kata, sama juga kadang-kadang kita pakai, contohlah, kita pakai kereta kancil contoh, kita nak pergi sponsor orang pakai kereta tu, pakai kereta emas, kadang-kadang dia orang akan menolak. Jadi, peringkat awal kita cari yang kita rasa orang yang dapat terima kita dulu. Itu penting. Jadi kita mulakan dengan prospek kita tu, kita mulakan yang terdekat. Kemudian baru kita lepak-lepakkan. Tapi ramai orang bila dia dapat benda ni, dia nampak siapa tahu. Ali dulu hebat dalam syarikat itu. Mamat tu duduk jauh, hebat. Jadi dia terekam pada orang jauh, tinggal pada dekat. Akhirnya yang dekat masuk dengan orang lain. Ibarat kata orang mengejar burung di langit, kura-kura di kaki, ditinggalkan. Jadi jangan kita kejar burung langit, jumpa kura, kita ambil, kita bawa bersama. InsyaAllah. Itu. Okey. Dan apabila kita cuba, di sini prospek ni, kita tengok satu lagi yang saya tengok ada kelemahan. Dia main terjah saja. Kadang-kadang zaman sekarang kadang-kadang orang sibuk. Kadang-kadang macam-macam. Jadi saya elok-eloknya jangan terjah.
Seelok-eloknya sekarang kita ada alat perhubungan canggih, kan ada handphone dan sebagainya. Cuba kita buat temu janji dulu. Ya. Bagi tahu dia okey bila awak lapang kita nak jumpa. Sebab kalau kita terjah, banyak berlaku di peringkat awal ramai yang downline saya. Kadang-kadang dia ajak kita pergi rumah kawan. Kita kata dah bagi tu dah. Bila sampai kawan dia tak tahu pun dia datang. Kadang-kadang sampai kawan tak ada. Kadang-kadang sampai kawan tu tengah tidur dalam bilik dengan bini. Bila keluar muka lain macam kan. Kita bagi salam dekat 10 kali baru buka pintu. Jadi bila keadaan begitu, dia tidak akan fokus mendengar. Fokus. Jadi dan satu lagi kadang-kadang ada juga dia kata, oh kita tak boleh bagi tahu kita jual produk ni. Kita bagi tahu nak jumpa je. Kata kenapa? Oh bagi tahu dia tak nak dengar. Kalau macam itu, bila kita pergi, dia tidak bersedia nak dengar. Bila tak bersedia, kadang-kadang kita pergi akan jadi tak ada hasil. Jadi saya lebih suka yang pertama buat temu janji, secara profesional. Kita buat temu janji. Kalau dia tak dapat jumpa kita hari ini, kita jumpa besok. So, kita jumpa di waktu yang dia betul-betul bersedia untuk menerima kita. Waktu lapang dia. Ya? Kalau kadang-kadang kalau kita pergi pun dia dah nak ke lain, ada kerja lain. Kalau kita bercakap dengan kita pun kadang-kadang dia tengok jam saja kan, dia tak akan fokus. Itu. Yang kedua saya lebih suka kita bagi tahu, okey tujuan saya nak jumpa awak ini, saya nak bercerita tentang satu produk. Cerita City Joy. Sebab ada berlaku, dia tak cerita bila pergi, tunjuk aja produk. Dia kata, oh aku dah jadi ahli lama dah. Nah. Jadi di situ akan bermakna kita pergi itu kadang-kadang. Itu. Jadi bagi saya, lebih baik kita buat temu janji. Supaya kita dapat bercerita dengan lebih relax, santai. Yang kedua, kita bagi tahu tujuan kita supaya dia terima kita dengan hati terbuka. Kita sampai tu dia dah terima. Dan sekarang cukup senang. Sebelum kita pergi tu kita dah kontak dia, dah cerita, dah hantar maklumat ke WhatsApp dia tentang produk dan sebagainya. Bila dia kata okey, kita pergi. Itu satu cara. Tapi ramai yang suka terjah-terjah, itu cara masing-masing lah. Tapi saya suka buat kerja kata orang cara smart. Bila smart, kita tidak terkejar-kejar. Dan kadang-kadang kita pergi itu jarang gagal. Nah itu. Kemudian apabila kita buat temu janji, kita pergi jumpa dia, berceritalah dengan yakin. Sebab itu perlu ada ilmu. Bercerita daripada hati ke hati. Bercerita dengan yakin. Kalau kita bercerita pun macam yakin tak yakin tentang ini. Nah, jadi bagaimana orang tu boleh nak menerima kita? Dan cerita tu kita tengok keadaan. Macam saya cakap tadi lah. Kalau kita nak jadikan dia ni sebagai pengguna, kita kena pasti apa penyakit dia. Kita tekankan City Joy ni dapat merawat, dapat membantu meringankan sakitnya. Nah itu. Tapi kalau kita nampak dia ni sebagai, kita nak jadikan sebagai rakan kongsi kita. Di sini kita kena tekankan tentang keistimewaan menjadi ahli City Joy. Kelebihan plan City Joy. Ya, bonus sponsor macam mana, bonus upgrade macam mana, bonus pairing macam mana. Ya. Apa beza pairing dalam City Joy dengan pairing yang pernah yang lepas dengan syarikat lain?
Biasanya syarikat lain, kebanyakan ya, pair ini berasaskan kepala orang masuk. Ya. Tak masuk orang tak ada pair. Okay? Tetapi City Joy ini, pairnya Asaskan DP order. tentang plan ni. Jadi kita dah menaja orang, kita jadi leader, kita mesti mendalami plan. Sebab ada juga grup saya kadang-kadang, bila dia taja satu orang di bawah, terus dia tanya. Orang dia taja di bawah, terus tanya. Orang ni dapat mana? Orang kata awak dah setahun dah jadi ahli. Takkan benda ni tak tahu. Pair pun tak tahu. Ya? Jadi kita bercerita dengan cara mudah supaya orang faham. Contohnya macam KZ. KZ ada cerita pair ni ialah kahwin. Kan? Sebab setengah orang bila sebut kahwin tu suka. Mata tu beliak bila sebut kahwin. Tapi ingat, dalam City Joy, dia adil. Kalau sebelah kiri ada 20 perempuan, ibarat 20 perempuan, sebelah kanan ada 10, iaitu 10 lelaki. Tak boleh 10 lelaki ni nak kahwin 2 sebab sini ada 20. Tak boleh. 10 kahwin dengan 10. Yang lebih perempuan 10 ni, tak boleh kata aku nak kahwin 2 lah. Tak boleh. Yang lebih 10 ni, tunggu jodohnya besok. Itu di carry forward. 1 kahwin 1. Itu. Tak ada poligami dalam City Joy. Itu. Kita boleh cerita itu. Sama juga kadang-kadang saya jumpa askar. Kalau jadi pairing, kita kata, pairing ini macam askar baris. Kiri, kanan, kiri, kanan. Dalam City Joy, kiri, kanan, duit. Kiri, kanan, pair. Kiri, kanan, pair, duit. Kalau kiri, tak ada pair, tak ada duit. Itu. Jadi, kita guna bahasa mudah supaya orang faham. Begitu juga hak produk. Hak produk pun kita tengok, kalau orang kampung, ini cara bercerita. Kalau orang agak itu sikit kan. Ini cara bercerita. Kita jangan cerita sama saja. Ya, kita cerita ikut tahap dan ikut keadaan dan gunakan bahasa mudah. Ya, jangan kata bila masuk buat benda ni kena bercakap bahasa baku. Ya, berbelit lidah. Tak. Kalau anda orang utara bercakap macam orang utara, tak perlu. Ya, tak perlu cakap macam orang Kuala Lumpur. Sebab ada orang kadang-kadang bila benda ni dia bercerita, dah. Jadi gunakan bahasa mudah kerana apa yang kita nak sampai supaya mereka faham. Itu yang penting. Sebab tu saya kalau bercerita produk, kalau orang kampung, saya tekankan kepada 3-4 perkara saja. Saya tak cerita secara detail sangat. Tapi kalau ada kelas, kita cerita secara detail lah kan. Tapi kalau orang kencing manis, kita cerita mengapa orang kencing manis perlu ambil. Okay? Yang pertama kata, kolesterol ni dia boleh menguatkan sistem tubuh kita. Tubuh kita akan kebal dan akan merawat sendiri penyakit. Dalam tu juga ada macam dia ada jenis bahan macam insulin. Insulin ni biasanya orang kencing manis untuk kawal insulin injek. Jadi kita minum dia secara tak langsung dia akan kawal insulin kita dan sebagainya. Itu kita bercerita. Saya tak cerita sampai ini tak. Sebab kan orang kampung ni bila kita cerita tu dia dah pening kan. Itu. Jadi kita cerita guna bahasa yang mudah, bahasa yang difahami. Dan dalam kita bercerita tu biar dalam keadaan santai. Jangan kita tekan supaya dia sampai stres. Kalau stres pun kadang-kadang tak jadi. Bercerita cara santai, guna bahasa mudah.
Itu. Dan selain pada itu, bila kita jumpa prospek, alat mesti ada. Alat yang utama ini. Sekurang-kurangnya satu set, 3 kotak. Kita kena bersedia. Bila kita jumpa, sama ada kita nak close dia sebagai pelanggan pun, kita close dia sebagai pengguna silver. Ya? Ataupun nak jadikan dia usahawan. Kita close. Jadi sekurang-kurangnya ada satu set. Bila dia nak terus, boleh kita bagi. Jadi di sinilah perlunya kita ada produk, stok produk. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap, barang tak ada. Orang nak, mana barang? Oh nantilah nak order dulu. Kadang-kadang yang kehendak dia, keinginan dia berkobar-kobar itu, terus menurun. Nah itu. Dan yang kedua, selain pada itu, sediakan juga yang bentuk sachet. Dan saya biasanya, saya selalu ada macam ni, 6 sachet, siap dengan pamphlet, letak dalam flyers, siap ada dengan nombor telefon dan nama, nombor telefon dan nama. Jadi ini biasanya kalau kita syorkan, dia jadi ahli, dia kata tak nak lagi nak try, kita showkan dia beli sekotak. Kadang-kadang orang ni yang tak ada duit, mungkin tak ada duit. Yang ada duit pun kadang-kadang dia antara yakin dengan tak yakin. Kadang-kadang dia kata macam-macam, dia menolak. Jadi kalau dia tak nak sekotak, kita showkan dia sekurang-kurangnya 6 sachet. Kalau dia kata tak ada duit 120, okey RM30 dah. Seboleh-bolehnya kita syorkan juga dia ambil, dia guna. Kerana biasanya, pengalaman-pengalaman saya, orang ni, bila dia ambil, dia guna, dia akan cari kita balik. Kerana produk kita ni, orang minum 1 sachet atau 2 sachet saja, sudah ada rasa, kesannya. Jadi bila ada kesan, orang pasti cari balik. Itu. Itulah kelebihan City Joy. Jadi pastikan kita ada alat itu. Itu alat untuk itu. Kemudian yang kedua, apa alat kalau kita nak jumpa orang untuk ajak dia jadi rakan niaga. Kita mesti ada untuk tulis plan, ataupun kalau ada laptop, buka laptop, tunjuk plan pemasaran dan sebagainya. Jadi alat mesti ada. Ibarat orang nak pergi berperang, alat tu mesti ada dan mestilah diasah supaya, kalau zaman dulu pedang tu mestilah diasah supaya tajam. Baru senang nak berperang. Ini ramai juga yang pergi berlenggang, dia cakap. Kemudian bila orang tanya, banyak tak tahu. Jadi kena bersedia. Bersedia untuk jumpa orang. Sebab kita nak ajak mereka bersama, kita nak dia yakin dengan apa yang kita cerita. Jadi mesti ada benda-benda itu. Jadi di sini yang masa jumpa tadi, yang pertama perlu kita buat temu janji. Sediakan alat-alat. Bercakap dalam bahasa yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Dan cerita ikut keperluan mereka. Itu. Dan selain daripada itu, bila kita bercakap dengan orang, biasanya bila kita bercakap, bukan semua orang menerima. Bukan semua kita cakap tu, ya. Kadang-kadang akan banyak penolakan. Kadang-kadang kalau kita cakap, susu. Aku tak minum susu. Okey? Ataupun kalau kita cerita syarikat, syarikat Malaysia tak ada, aku main syarikat luar negara. Okey? Jadi di sini kita mesti bersedia untuk mendengar. Kemudian bagaimana kita hendak
menangkis penolakan mereka, supaya kita boleh tarik mereka bersama kita. Itu penting. Sebab setengah orang kalau orang kata, aku tak minum susu. Dia kata, iyalah. Atau benda kata, aku guna Enlin. Doktor suruh guna Enlin. Baik untuk tulang. Jadi apa kita nak tangkis benda-benda itu? Jadi di sini, misalnya kalau dia kata dia guna Enlin, dia guna Ensure, kita boleh jadikan susu kita ni C2Joy. C yang pertama kolesterol. Kolesterol ini untuk antibody kuat kan. Dan dia sama dengan kalau doktor biasa dia show untuk kuat, untuk tenaga dan sebagainya, dia show ke Ensure ke, Omega ke. Okay. Kalau untuk tulang biasanya disyorkan oleh doktor Enlin. Okay. Jadi kita cakap tu kan, okey, awak terpaksa beli dua. Nak guna dua. Beli Enlin lagi, beli Ensure lagi. Yang ini beli satu saja cukup. Satu je cukup. Sebab dalam ni, khasiat untuk antibody kita ada lebih pada Ensure. Dan kita ada kalsium, Trucol D7 lebih daripada Enlin. Okay? Dan kita bandingkan harga. Itu. Atau setengah orang dia kata, aku guna pil itu, pil ini. Vitamin B7, B8, B9. Kita cerita, okey, dalam ni sudah lengkap. Tak perlu awak guna vitamin-vitamin lain. Jadi di sini, bila kita boleh menangkis, insyaAllah, mereka. Jadi kita mesti bersedia. Tapi jangan berbahas. Jangan kata, awak kodi, saya ni bagus, awak semua. Dia condemn dia. Kalau kita condemn orang tak nak. Cuma kita bercerita kebaikan kita. Yang awak guna tu okey, bagus juga. Tapi yang ini bagaimana? Kita cerita kelebihan kita. Begitu juga dengan plan pemasaran, dengan syarikat. Kadang-kadang kondem, syarikat Malaysia dia baik. Ngata memang syarikat Malaysia tak terkenal seluruh dunia. Tetapi pada hari ini, ada ahli-ahli Citijoy yang mempunyai pendapatan 5,000 sehari. Lebih pada 5,000. Dan kalau kita sendiri mempunyai bonus yang agak besar, kita tunjuk. Aku ni tak kuat sangat. Tapi tengoklah, 700, 600 sehari. Ini syarikat Malaysia. Jadi di sini kita boleh tunjuk untuk tarik mereka. Jadi bukti-bukti itu kena ada. Jadi yang penting di sini, bila dia cerita, kita dengar dan cuba kita ulas supaya dia nampak, ini bisnes Citijoy, ini produk Citijoy, ini bisnes TDC, dan kelebihan-kelebihannya. Itu penting. Kemudian, bila kita dah mengajar orang, mereka dah jadi ahli. Bila kita jual produk, mereka telah beli, telah guna. Follow up. Follow up cukup penting. Follow up cukup penting. Ramai orang abai follow up ini. Sebab setengah orang bila dia jual, okey, dah beli. Dah dapat untung masuk poket. Sebab itu kadang-kadang kita hanya dapat menjual sekali saja pada orang itu. Sedangkan produk elok, seelok-eloknya mereka guna berkali-kali. Begitu juga orang yang join ahli sebagai pengguna. Dah jadi ahli silver dengan aku dah boleh bonus. Okey? Kemudian cari yang lain, kita abaikan, tidak follow up. Jadi saya selalu pesan, bila anda jual produk, 2-3 hari selepas itu anda cuba tanya khabar. Hello Encik, bagaimana guna Citijoy? Dia kata, okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jadi kalau boleh, Encik teruskan minum. Dan satu lagi saya pesan, bila Encik sekarang dah jadi ahli, dapat guna dengan harga murah.
amalkan berterusan. Dan bila Encik sihat, saya minta sangat-sangat Encik sampaikan, bagi tahu kebaikan produk ini pada kawan-kawan Encik. Bila kita cakap begitu, dia kata, oh saya sakit lutut, saya kata elok, bagi tahu sebab Encik sekarang sihat, bagi tahu mereka supaya mereka guna juga. Dia ya. Jadi di situ kita menggalakkan dia menjual secara tak langsung, menggalakkan dia belajar secara tak langsung. Kerana setengah orang ni ego lebih kalau kata, oh jual lah dia tu. Jual agak PT Belanda. Nah, tapi itu satu cara. Cara halus kita menggalakkan dia menjual, menggalakkan dia buat sponsor. Itu. Dan kalau kita tidak follow up, ada juga berlaku. Kadang-kadang bila dia minum, berlaku healing crisis. Dan ini pernah berlaku dalam rangkaian saya. Upline dia pergi jual, jadi ahli. Lepas tu tinggal. Kan? Jadi dia dah tengok dalam grup. Kadang-kadang setengah orang cakap, oh dia minum seminggu, dah sihat. Dia ini sakit gastrik yang kronik. Jadi dia telefon saya, cikgu, kenapa saya minum dah habis 2 kotak? Tak ada rasa apa-apa. Orang lain minum sihat. Saya cakap, puan sakit apa? Saya cakap, dia ni angin dalam perut lah, sakit perut lah, kalau puasa tak boleh puasa lah sebagainya. Saya pun cakap, saya cakap, okey, puan minum macam mana? Saya kata ubah cara minum. Ya, sebab biasanya gastrik yang kronik ini kalau minum sebelum makan dia akan muntah dan sebagainya, angin tendang. Okey, cuba makan dulu. Kemudian itu. Okey. Kemudian seminggu 2-3 hari telefon, oh tak ada apa-apa. Saya okey, saya dah tak muntah tapi tak sihat pun juga. Saya kata okey, puan minum. Yang pertama saya tanya dari segi tenaga puan. Dia kata, oh tenaga, rasa bertenaga. Dulu tak larat, sekarang bertenaga. Di segi pembuangan air, sekarang okey. Kata itu ialah kesan pertama. Sebab penyakit kita, body kita tak sama dengan orang lain. Mungkin penyakit orang lain sikit, dia makan, minum 3-4 sachet, dia rasa dah sihat. Puan selama mana sakit? Dia kata dah dekat 15 tahun pulang hospital. Kata puan 15 tahun boleh pulang hospital. Yang ini minum tak sampai sekotak dah rius kampung. Cuba minum. Jadi dia ikut. Tapi kadang-kadang kita ni kena jadi kaunselor juga. Bila orang mengadu, kita terpaksa cuba bagi jalan penyelesaian. Dan sekarang Alhamdulillah dia dah sihat. Dan malah dah jadikan minuman City Joy ni lah minum keluarga dia. Dan dah menjual. Dan boleh menaja. Itu pentingnya follow up. Itu follow up bagi pengguna. Begitu juga orang yang jadi ahli, kita kena follow up. Jangan dia dah sign, kemudian kita tinggal. 2-3 hari kita tanya macam mana. Yang pertama cara dia minum macam mana. Kemudian tanya, ada tak prospek-prospek. Kalau dia tak ada, kita bantu dia. Bagi cadangan sebab dalam handphone dia penuh dengan prospek, penuh dengan orang. Okey? Dan satu saya tengok di musim Covid pun ramai yang jadi ahli. Tapi ramai juga yang menggunakan virus COVID-19 tu, City Joy ni sebagai alat jualan iaitu boleh menguatkan antibody. Ramai. Itu tahniah pada mereka. Tapi ada yang bagi saya rasa tak tahulah, dia jadi ahli City Joy. Tapi duduk kongsi, daun buluh lah boleh merawat COVID, itulah boleh. Nasihat baik tak cakap untuk rawat COVID makan macam-macam tu kan. Jadi saya rasa itu macam mana nak berjaya? Sebenarnya kita kena pandai ambil peluang. Sebab saya banyak seperti di FB, perhati saja, saya jarang ulas dan sebagainya. Saya perhati, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Itu. Sama juga
Dari segi bonus, saya kadang-kadang saya pantau ke bawah, tengok, oh, hari ini boleh berapa pairing? King Master berapa pairing? Betul. Ada juga kadang-kadang skodeng. Ya. Sebab bukan apa, kadang-kadang di situ kita boleh tengok. Dan bila kita tengok dia meningkat, kita suka, syukur alhamdulillah. Kalau dia tu ada down dan sebagainya, kita boleh kontak, tanya khabar dan sebagainya. Itu perlu kita pantau juga downline kita. Jadi di sini follow up. Follow up ini bagi pesakit lain, bagi itu lain. Dan saya peringkat awal saya banyak pergi. Saya benda ni kalau dengan isteri saya dalam beg dia selalu ada. Kalau kita pergi melawat orang sakit di hospital dan sebagainya, kita bagi yang ini. Saya tak bagi duit. Kalau duit pun RM20, apa sangat bagi orang yang ada duit. Jadi saya bagi ini. Begitu juga masa melawat ibu-ibu yang melahirkan anak. Sebagai nama saksi untuk dia try. Dan biasanya lepas 2-3 hari saya akan call balik, tanya bagaimana minum, dan biasanya 90% mereka kata okey, dan 90% ini juga jadi ahli Siti Joy. Itu ialah antara yang saya lakukan. Dan ada 2 perkara lagi, mungkin panjang dah saya bercakap ni. Hampir 1 jam. Lepas ni kita nak ada juga nak bincang, nak tanya. Saya ni cakap slow sikit, itu je. Okey. Kemudian yang setelah kita taja orang, setelah kita taja pengguna, kita dah jadi leader sebenarnya. Kadang-kadang mereka tak sedar mereka dah jadi leader. Sebab bukan apa? Bila itu apa-apa tanya, apa-apa soalan apa semua dalam grup apa, batlah cik lah. Tanya cik batlah. Sedangkan di bawah dia sudah ada beratus orang. Sebenarnya apabila anda menaja orang, anda jadi leader. Dan apabila anda jadi leader, anda bimbing mereka. Yang pertama, yang jadi ahli sebagai pengguna. Bimbing mereka supaya dari pengguna menjadi usahawan. Kerana alangkah ruginya, dia sudah ada bersama kita dalam Siti Joy yang menawarkan pelbagai keistimewaan. Mengapa lepaskan peluang? Ya, bimbing dia supaya dia jadi usahawan. Ikut bersama buat bisnes ini. Dan bagi yang telah menunjukkan minat untuk jadi usahawan, bimbing dia, tunjuk jalan supaya dia dapat bergerak menjadi usahawan yang berjaya. Itu. Jadi bagaimana selepas kita bimbing itu bagi tahu mereka supaya mereka ni dapat ilmu-ilmu yang dapat mengukuhkan lagi grup mereka. Kerana apabila grup kita berkembang melalui sponsor, melalui pengguna-pengguna tegar, grup kita akan berkembang dan kukuh. Kalau kita tidak berjaya mengadakan pengguna tegar, mengharapkan sponsor semata-mata, ya, jadi repeat order itu akan jadi slow. Bila mengharapkan kemasukan ahli semata-mata, di mana satu masa kemasukan ini akan slow. Dan bisnes kita akan menurun. Jadi kalau kita ada pengguna tegar, pengguna ini akan mengguna berterusan di samping dia bisnes, di samping dia menjual, di samping dia sponsor orang, di samping dia membuka rangkaian dia, tetapi dia masing-masing dalam grup kita sebagai pengguna. Jadi kata orang, jualan belian grup kita itu selalu meningkat. Itu. Jadi yang penting, yang jadi ahli dalam kumpulan kita biarlah mereka menjadi pengguna tegar. Macam saya mengguna Siti Joy sejak mula saya masuk pada 2/8/2017.
sampai ke hari ini. Saya masih guna. Ya, masih guna. Nah, itu. Dan kebanyakan kumpulan saya yang masih bersama daripada dulu hari ini, mereka kalau tidak aktif sangat pun mereka tetap sebagai pengguna. Setiap bulan mesti ada repeat sale. Dan supaya mereka suka repeat sale, ajarlah sebagaimana yang diberitahu oleh Puan La. Setiap orang mesti ada akaun kedua. Nah, supaya repeat sale dapat harga murah, dapat bonus. Dapat harga murah, dapat bonus. Sebab banyak orang bertanya, kenapa aku repeat sale dah 10 kali bonus tak ada? Jadi kita kena terangkan cara. Nah, itu. Selain pada itu, kita juga mesti selalu mengamalkan kata hubungan kekeluargaan. Anggaplah rangkaian kita ini sebagai satu keluarga. Ada masalah kita bincang. Okay? Dan kita sebagai leader mesti pandai main peranan. Mesti jadi leader yang prihatin kepada rangkaian. Itu. Sebab bila rangkaian kita teguh, itulah sumber pendapatan kita. Dan yang paling saya seronok, bila saya buat benda ni, di samping saya dapat bantu orang lain sihat, bantu orang dapat duit, ini juga merupakan aset kita bila kita tak ada nanti, boleh diwarisi. Dan dalam rangkaian saya ada 2-3 orang dah, di mana yang meninggal boleh akaun mereka boleh diwarisi. Dan ada satu orang daripada Johor, dia kebetulan dia tu aktif. Bila dia meninggal, grup dah besar, bonus selalu masuk. Jadi bila kita tukar pada akaun isteri dia telefon saya, "Cikgu, saya tak sedap ni. Setiap minggu duit masuk akaun saya tak buat apa-apa." Nah, saya kata tak apa, itu ialah hak arwah. Dan telah ditetapkan oleh TDC, hak arwah boleh diwarisi oleh pewaris. Dan kebetulan Puan sebagai pewaris. Jadi Puan boleh terima itu hak Puan sebagai pewaris. Cuma kalau Puan nak aktif, saya boleh ajar bagaimana nak bersama dalam grup. Itu. Jadi kita buat bersungguh-sungguh bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk anak-anak cucu yang bakal kita tinggalkan. Selagi TDC hidup, selagi itulah hasil usaha kita boleh dinikmati oleh generasi kita akan datang. Itu penting. Dan akhir saya nak cerita tentang leader ni. Sebab saya tengok ramai leader. Kadang-kadang plan pun tak berapa tahu. Jadi kita mesti belajar dan hayati plan. Ya, berapa bonus dan bagaimana bonus itu didapati. Kerana ada leader cakap, okey kalau awak dapat RM45. Kata dari mana dapat RM45? Itu bonus sponsor 30, pairing 15. Okey kata sponsor, yang betul. Jika direct sponsor anda buat RO anda dapat 30. Tapi 15 itu belum pasti, kerana 15 itu bila berlaku pairing baru dapat duit. Kalau tak berlaku pairing dia akan terkumpul. Nah, jadi jangan salah di situ. Begitu juga kadang-kadang kita tahu, sekarang tentang package gold murah banding dulu. Kita galak, awak buat gold lah, bonus besar. Kalau dia buat gol, bonus siapa dapat? Kita kena ingat situ. Nanti dia buat gol, dia tanya, mana bonus saya? Saya upgrade gol. Saya mudah ya kalau orang tanya, kalau saya upgrade gol, berapa bonus saya? Saya tanya dia balik, awak masuk silver dulu, awak dapat bonus tak? Saya masuk ahli, mana dapat bonus? Kata. Dan bila awak upgrade, konsepnya sama dengan awak masuk ahli dulu. Cuma awak ubah status daripada silver pada gold. Awak dapat produk dengan harga murah.
Di situ kita kena jelaskan supaya tak timbul masalah. Sebab bila timbul masalah, kita salah bercakap, orang akan menyalahkan kita. Dan satu lagi, biarlah kita jadi leader yang berjiwa besar. Kalau kita salah cakap, minta maaf, buat pembetulan. Buang ego kita. Okey? Jangan jadi nak glamour saja, Pak. Okey. Jadi, jadilah pemimpin yang prihatin kepada kumpulan, cara profesional, dan yang paling penting di segi perhubungan, di segi percakapan. Ya? Bercakap, kita tengok keadaan. Nak bergurau, tengok keadaan. Kita jadi leader ni, jadi pemimpin ni, biar kata orang anjat. Tahu? Ada masa tegas, ada masa lembut. Anjat. Kalau orang Kelantan dia kata, kalau getah horat tu, dia tak kata anjat. Dia kata beri. Okey? Jadi jadilah pemimpin yang dapat memimpin dan dapat dipimpin. Dan akhir sekali, akhir dah, sebab lama ni, tengok bab pada ngantuk. Akhir sekali, untuk berjaya kita mesti berdikari. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Ya, kurangkan kontrabrasi apa? Itu melodi itu enggak. Itu. Mesti berdikari. Jadi untuk berdikari kita mesti belajar semua. Belajar plan, belajar produk dan jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya. Saya belajar sampai hari ini saya masih belajar. Ya. Sebab yang penting kadang-kadang kita sebagai leader ni, bila orang tanya, kita boleh jawab secara spontan. Itu cukup penting. Jadi, belajarlah. Dan berdikarilah. Jangan bergantung sikit-sikit upline, sikit-sikit upline. Bila upline tak tolong kita pun, mengajuk, cakap upline kita gitu, gini. Nak lari pada lain-lain. Ya. Pergi lain-lain pun, kalau perangai kita macam itulah juga. Itu. Jadi belajar berdikari. Kata orang, jangan jadi pokok dedalu. Tahu pokok dedalu? Pokok dedalu yang menumpang tu. Orang subur dia subur. Orang mati dia tumbang. Jadi jadilah pokok yang rendang yang boleh memberi manfaat pada semua. Ya. Bila hujan tempat orang berteduh, bila panas, tempat lembu yang berteduh. Ya, buahnya boleh dimakan. Itu. Jadi, boleh memberi manfaat pada semua. Jadi, untuk itu, bersedialah untuk belajar. Dan apabila kita ada ilmu, bersedialah untuk mengajar dan membimbing orang. Dan apa yang kita sampaikan ini, bagi saya, bila kita sampaikan ilmu yang bermanfaat, kita bantu orang lain. Ya, ini juga merupakan satu dakwah, satu amal jariah kita pada orang. Jadi di sini belajarlah, buatlah dengan bersemangat dan berilmu. Biarlah seiring, barulah apa yang kita hajati tercapai. Dan satu lagi, bila kita buat sesuatu, buatlah cara yang betul supaya kita, keluarga kita bangga dengan kita, anak-anak kita bangga dengan kita. Tengok, abah aku buat berjaya. Itu yang penting. Sebab kalau kita nak anak kita berjaya bila belajar, anak-anak kita juga nak tengok kita berjaya dalam setiap apa yang kita buat. Jadi, jadilah ayah yang dibanggai oleh anak-anak. Itulah perkongsian saya pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada apa-apa, kita boleh bincang sebelum bak tutup majlis. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Habibah. Okey. Terbaik. Abang Mun dah keluar dah tu.
Okey, kita ada boleh bertanya. Boleh Abang Mun tadi cakap nak naik kereta dah. Ini masih ada tu. Ni omong orang ni. Sampai dah umur orang. Habis Boleh. dah kerja. Apa nak tanya boleh tulis soalan. Kita buka 2-3 soalan sebelum kita orang kata apa, kita buat program. Ada nak bertanya? Kalau ada nak tambah lagi? Ya, kalau perlu tambah. Sebab banyak sebenarnya banyak lagi benda poin-poin yang boleh ditambah. Okay. Kita bagi masa. Abang Mun, boleh tambah. Abang Mun nak tambah, Umi Ya, nak tak tambah, apa, tak apa. Umi nak tambah, boleh tambah. Ini kita bagi laluan dekat otai lah ni. Okey. Kita nak belajar juga ni. Otai pun belajar juga. Nak bagi puan lah keluar. Tak boleh nak dapat nilai ni. Boleh ada soalan, boleh bertanya. Tapi saya tertarik lah kata-kata Boleh kontak saya. kawan tadi. Itu flyer saya ke tu? Belum siap lagi. Tengah cari idea. InsyaAllah lah nantilah. Sebab ambil masa juga untuk buat flyer baru. Abang Syarani nak tambah sikit? Boleh tambah sikit? Ya. Boleh share sikit sebelum kita tutup. Nak tanya Tuan Abeba. Boleh. Tanya bonus, boleh. Ya. Saya banyak jumpa gambar lama. Berat tu. Tak clear tu. Tak clear apa dia? Saya terjumpa gambar lama. Sekarang berat tu. Oh, berat. Berat sekarang. Berat sekarang. Berat sekarang 75 kilo. Sama saya. 75. Tapi masa gambar yang kurus kering tu, itu berat saya 45. Daripada 70 turun pada 45. Pinggang seluar saya daripada 34 turun kepada pinggang 28. Itu gambar saya. Yang tengok yang kurus macam orang umur 80 tahun itu. Itu. Jadi sebab tu saya kalau orang kata, Siti Jo boleh awet muda. Kata bukan setakat awet muda. Dia boleh memudakan yang tua. Tengok gambar saya dulu. Yang tu saya setuju. Yang tu setuju. Dandan Abang Mun. Tapi saya tertarik tadi kata-kata tadi Tuan Bakri tadi. Anak-anak nak tengok. Kita nak anak-anak berjaya. Dan anak-anak pun kita berjaya. Ya, anak-anak pun sama kita. Anak-anak pun sama kita. Kita nak anak-anak tu bangga dengan apa yang kita buat. Betul. Bagi anak-anak, bagi bapak jadi legenda untuk anak-anak. Itu penting sebab anak-anak kita ni, dia rapatkan kita. Dia nak tengok apa yang kita buat. Kita berjaya. Seperti saya, tapi sekurang-kurangnya New Zealand hadiah untuk anak. Anak saya beli dan saya baju ni baru dapat, dia baru hantar. Dapat reward kena. Saya sepanjang saya buat, saya nak cerita sikit sepanjang saya buat. Walaupun saya sebagai pesakit, tapi saya ada target. Sebab bagi saya, kalau kita buat sesuatu tanpa matlamat, tanpa tujuan, ibarat kita bawa kereta, jumpa orang bawa tak tahu nak pergi mana, duk pusing orang bawa sampai 10 kali. Dan sekali terhenti. Orang tanya kenapa? Tak tahu nak pergi mana. Okay? Jadi kita mesti ada target. Kita mesti ada. Target kita tu mestilah ikut kemampuan kita. Kalau orang lain boleh buat macam orang lain boleh 10 tiket. Untuk ke Korea dan sebagainya. Kita pastikan dapat 1 tiket. Jadi saya mula-mula dapat subang. 3 subang. Kemudian iPad. Saya dapat 2 iPad. Tapi iPad tu sebab kita ni
old school, orang lama tak reti nak guna iPad. Apple. Sebagai pada anak pertama, dia tanya anak, siapa nak? Ada yang nak. Okey, bagi. Okey. Kemudian saya dapat pergi ke Bali, kebetulan tanya anak tak dapat pergi. Ke Bali saya jual. Okey. Saya dapat umrah. Itu saya pergi bersama isteri saya pada tahun 2018. Masa tu saya rasa orang lain dah belum terlibat secara aktif. Ya, saya masuk 2017, 2018 yang dapat umrah tak ramai. Ya. Kemudian 2019 saya dapat ke Korea. Saya tak pergi. Sebagai hadiah pada isteri saya. Kerana dia banyak menyokong saya untuk saya bangkit. Kerana bisnes ini biasa, ada masa kita jatuh, ada masa kita. Masa saya ada masalah jatuh dalam City Joy ni, iaitu dah tahun 2018 saya agak menurun. Isteri saya banyak bagi semangat untuk saya bangkit. Jadi bila dapat tiket ke Korea, saya tak pergi. Sebab bukan apa, dengan usia saya, dengan keadaan yang tak sihat, ya, saya tak nak rombongan terganggu kerana keadaan saya sebagai pada isteri. Kemudian bila ke New Zealand, ke Sabah, isteri saya pergi New Zealand sebagai pada anak yang ketiga sebab saya offer, yang lain tak boleh cuti, anak yang nombor 3 ada cuti. Sebagi. Dan insya-Allah ke Turki dah dapat satu tiket, sedang offer pada anak mana nak. Itu. Jadi sebab tu kalau orang tengok bunyi-bunyi abang boleh tu sini, Korea tak ada, New Zealand tak ada. Sebenarnya saya bagi pada anak-anak. Jadi di sini sekurang-kurangnya kita anak-anak rasa bagus apa aku buat. Itu kita bagi. Okey, itu apa yang saya nak ceritalah. Sebab tu satu lagi untuk motivasi diri saya, sejak saya masuk sampai kali ini dalam list penerima bonus harian Abebak 88 jarang tertinggal. Boleh kata setiap hari ada. Jarang yang tak ada. Itu juga merupakan perangsang pada diri kita, motivasi diri kita dan juga downline kita. Kalau downline kita tengok kita ni sebulan sekali ada bonus, macam mana kita nak jadikan diri kita sebagai contoh kepada mereka. Okey. Lama sangat kecek tu. Kak Sally nak terbaik Kak Sally nak tambah apa-apa? Kak Sally tak ada apa, cuma respect pada Otai. Bisa. Ekor gerak, tutup pintu. Tahniah. Hai, kena tarik Soalan tak ada. Ni. Best. Itu kena ingat ya. Hilang dah. Bila nak menjual, jadi di sini kita kena jual ikut kesesuaian. Jangan pergi jumpa orang tua nak jual susu. Botol susu untuk kanak-kanak. Kereta untuk orang tua. Okay. Okay, Umi, ada tazkirah sikit mana ni? Tambah-tambah lah. So, ada banyak yang sebenarnya banyak lagi. Cuma itu yang saya cakap dia sebagai asas saja. Simpan. Esok pula. Okey. Kita pun dah sampai jam 10.20. Jadi sebagai tambahan dan sama-sama kita peringatkan diri kita, Umi cuma nak sama-sama kongsi lah kan. Tanpa tindakan, tanpa usaha, kita tak akan berjaya. Walau ilmu yang disampaikan banyak sangat, mantap sangat, tetapi yang penting tindakan dan buat.
Okey, itu saja. 2 hari ni Umi dah praktiskan apa yang orang WhatsApp pada Umi untuk terima susu. Umi cuba share pada status. Alhamdulillah dalam tempoh 2 hari ni dan hari ni 4 orang melalui WhatsApp register 4 silver. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi Tahniah. jadi Umi nak di sini apa yang kita terima, ilmu yang telah diberikan oleh Puan La, Puan Sally dan yang Abang Mun, banyak dah yang kita dapat. Jadi tanpa kita praktis kita tak akan dapat ilmu yang diberikan. Okey, semua esok kita mula dengan aura yang baru. Situ Joy, the best. Okey. Power. Fight. Power. Fight ho. Sesi Fight. InsyaAllah bergambar. kita bergambar. Alah, betul tak ada duk omong orang lain ni. Botai boleh ah? Mai bagi gambar. Goyang-goyang. Ambil kotak. Sekejap nak je. Ambil kotak susu. Goyang-goyang. Kak Celia nak tidur. Tak apa. Apa? Sally pinjam kotak tak ada kotak Okey, semua dah ni kan. Okey, kita tahu apa. InsyaAllah lah. Untuk program akan datang, saya akan cuba maklumkan lah. Kalau saya dah ada speaker, kalau ada juga yang nak bagi speaker pun, kita boleh. Volunteer. Siapa nak kongsi skill? Tak apa, nanti kita akan susun program bersama dengan Coach Zura. Malam ni masuk lewat sikit. InsyaAllah lepas nanti kita minta. Oi, Coach Zura ada juga ke tu? Ada. Tapi baru ni saya masuk kampung dia lah. oh, hebat. InsyaAllah nanti kita akan buat slot. Ya, Abang Bak. Itulah tak sempat nak bersana juga. Nanti kita boleh JB, Abang Bak. Datang je lah. Saya redah teriang, kemahal, cuma Tak ambil lagi. Dah bergambar ke Bat? Okey, sebab ni video nanti saya boleh capture. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan lah jika ada program. Mungkin kita akan selang ataupun kita akan terus buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya suka panggil tak buat manja sikit. Bang ni.